Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Tutorial asas Google Classroom ini akan disampaikan oleh saya, Fazlin binti Abu Bakar, bersama rakan-rakan iaitu Puan Zaridah binti Yaakob dan Puan Razila binti Rodzali. Kami merupakan para pensyarah dari Unit Matematik Kolej Matrikulasi Perlis. Di dalam tutorial asas GC ini, kami akan berkongsi cara untuk download aplikasi GC ke telefon bimbit ataupun tablet, cara untuk login ke GC menggunakan aplikasi GC dan juga menggunakan web browser daripada desktop, cara untuk membina kelas dan menjemput para pelajar ke kelas serta panduan asas penggunaan tab stream dan classes yang terdapat di dalam GC. Kita mulakan dahulu dengan cara download aplikasi GC ke telefon bimbit ataupun tablet dan seterusnya login ke GC menggunakan aplikasi tersebut. Untuk download apps Google Classroom, kita akan pergi ke Play Store. Okey, search dekat sini Google Classroom. Klik install. Kemudian kita tekan open. Di sini kita akan ambil get started. Bagi yang pertama kali, login ke Google Classroom menggunakan akaun MOE DL, kita kena add account dulu. So, kita akan pilih dekat sini add account. Okey, di sini kita kena masukkan akaun MOE DL. Okey, klik next. Masukkan password. Okey. Klik I agree. Dan di sini kita akan terus dibawa ke paparan hadapan Google Classroom. Ini adalah paparan hadapan Google Classroom saya. Bagi yang pertama kali login, paparan hadapan ini adalah kosong. Tidak akan ada apa-apa folder di bahagian ini. Seterusnya, kita akan lihat bagaimana cara untuk kita login ke Google Classroom menggunakan web browser. Sekarang saya akan tunjukkan penggunaan Google Classroom melalui web browser. Bagaimana kita hendak masuk ke dalam Google Classroom? Kita boleh gunakan mana-mana browser yang ada. Saya sarankan kita gunakan Google Chrome. Okey, typekan Google Classroom dalam browser Google Chrome. Okey. Seterusnya, klik pada Google Classroom. Okey, sekarang kita berada pada main page Google Classroom. Klik Go to Classroom. Okey, untuk kita akses ke dalam akaun Google Classroom, kita akan gunakan akaun yang telah diberikan kepada kita iaitu akaun MOE DL. Typekan ID email tersebut. Tekan next. Seterusnya, masukkan password kita. Tekan next.
Okey, kita dah berjaya masuk ke dalam Google Classroom kita. Sekarang saya akan tunjukkan bagaimana kita nak create kelas-kelas yang kita ajar. Okey, gerakkan cursor ke tanda tambah. Kita akan pilih create class. Di sini keluar paparan yang perlu kita isi berkenaan dengan maklumat kelas kita. Okey, maklumat yang wajib kita isi adalah class name. Manakala untuk section, subjek dan role ini adalah optional. Saya akan isikan nama kelas saya. Okey, seterusnya tekan create. Okey, ini adalah kelas yang telah berjaya kita hasilkan. Okay, di sini ada maklumat yang telah kita isi tadi. Kelas A1 T1A bagi kod khusus AM015. Okay, bagi kelas-kelas kita yang lain, kita boleh gunakan ataupun kita boleh ulang langkah-langkah yang sama tadi. Okay, untuk kita perlu pilih classes. Okay, dan seterusnya gerakkan cursor ke tanda tambah dan ulang langkah-langkah yang telah kita bincangkan. Sekarang kita akan belajar macam mana nak adding pelajar dalam Google Classroom. Kat sini ada dua kaedah. Okay, kaedah yang pertama, kita pergi pada tim kelas A1 T1A. Kemudian tengok pada kelas kod. Untuk lebih jelas, kita pergi pada kotak display. Kita tekan. Okay, kat sini kita dapat kelas kod yang lebih besar dan jelas. Kita highlight dan copy. Kemudian kita akan bagi kelas kod ni pada pelajar A1 T1A. Mungkin melalui WhatsApp, Telegram atau apa-apa kaedah yang sesuai. Okey, seterusnya untuk kaedah yang kedua, kita pergi pada People tabs. Okey, kat sini kita nampak ada dua items iaitu teachers dan juga students. Kemudian kita pergi pada sebelah kanan student, kemudian kita tekan invite student. Okay, kat sini kita akan invite student secara manual. Kita kena type nama or email, tapi pastinya email MOEDL. Okey. Seterusnya, kita akan belajar macam mana nak ubah kita punya team kelas supaya lebih menarik dan juga cantik. Okey, kemudian kita pergi pada stream. Okay, kat sini kita punya team kelas A1 T1A berwarna hijau yang sedia ada. Kemudian untuk ubah team kita ada dua kaedah. Okay, kaedah yang pertama kita select team. Okay, kat sini banyak option yang telah disediakan oleh Google Classroom. Kita boleh pilih je. Okay, untuk English dengan history, okay, option yang sedia ada. Maths and Science, Arts, Sports, Other. Okay, saya pilih Maths and Science. Saya bagi tim saya. Okay, kat sini ada 6 option. Saya pilih yang ketiga iaitu warna pink. Kemudian kita akan pergi pada select class team. Okay, so sekarang ni team tadi
berwarna hijau telah bertukar kepada warna pink. Okey, untuk kaedah yang kedua, kita tekan upload foto. Okey, kat sini kita tekan select a photo from your computer. Seterusnya kita akan pilih gambar yang kita suka daripada PC ataupun laptop. Kemudian kita akan tekan open. Okey. Kat sini kita boleh setting bagi center. Okey. Kemudian seterusnya kita tekan select class theme. Okey. Sekarang ni kelas tadi berwarna pink dah bertukar gambar kelas. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Seterusnya, kita teruskan kepada bahagian akhir iaitu penggunaan asas, tab stream dan juga classwork yang ada dalam Google Classroom. Okey, mula-mula kita pergi ke kelas yang kita dah bina tadi, A1T1A. Pada bahagian atas ni ada 4 tab. Yang pertama adalah stream, yang kedua adalah classwork, yang ketiga adalah people, yang keempat adalah grades. Okey, kita tengok untuk tab stream dahulu. Okey, pada ruangan stream ini, kita boleh buat pengumuman, pemberitahuan, arahan kepada para pelajar kita. Okey, kita boleh tabkan di ruangan ini. Okey, contohnya, katakan saya nak bagi arahan kepada para pelajar saya. Salam semua. Jangan lupa kelas online kita pada esok pagi. Pastikan anda bawa kalkulator bersama. Contohlah kan. Okey, untuk arahan ataupun peringatan ini, kita boleh tentukan kita nak bagi kepada siapa. Kalau kelas A1T1A, adakah kita nak bagi pada semua student ataupun pada pengumuman ini untuk pelajar tertentu sahaja. Ataupun maybe kita nak buat kelas online ini dengan semua kelas kita yang ada. Okey, contohnya kita nak buat serentak dengan M3T3A dan juga M2T2AB. Okey, kita yang boleh tentukan semuanya. Okey, dan kiranya kita hendak bagi tambahan bahan kepada para pelajar untuk mereka buat revision sebelum kelas bermula. Okey, kita boleh add di sini menggunakan Google Drive, link, file ataupun YouTube. Untuk post pemberitahuan ini, kita ada 3 option. Okey, kita boleh post sekarang. Boleh juga kita buat schedule. Ataupun kita save draft dulu. Kita akan post kemudian. Maybe ada yang kita nak edit lagi. Okey, katakan saya nak buat schedule. So, saya nak bagi tahu pemberitahuan ini. Okey, pada pukul 8 malam. Okey, saya savekan dan automatik nanti pada pukul 8 malam ini pemberitahuan ini akan dipaparkan pada ruangan stream pelajar A1T1A. Kiranya ada announcement yang kita dah post, okey, kita boleh reuse untuk kelas lain. Okey, kita just tekan klik pada tab ini. Okey, tab ini dan kita boleh reuse pada kelas yang lain. Seterusnya kita pergi kepada classwork. Untuk ruangan classroom ini, kita boleh gunakan untuk memberi tugasan kepada para pelajar, soalan, kuis ataupun bahan-bahan kuliah ataupun tutorial. Okey, apa yang perlu kita buat adalah kita tekan tanda tambah ini untuk kita create. Okey, dan kita boleh pilih di sini sama ada kita nak bagi assignment, quiz assignment,
questions, materials ataupun kita nak reuse post yang kita dah ada. Okey, contohnya katakan kita nak bagi material. Okey, kita dah buat video kepada para pelajar kita. Dan sekarang ni kita nak post kepada para pelajar kita. Okey, masukkan tajuk. Okey, description boleh masukkan kalau kita nak. Okey, bahan-bahan kita boleh ambil. Kita boleh add kat sini. Sama ada kita nak ambil daripada Google Drive, link, file ataupun YouTube. Okey, katakan saya ambil bahan saya daripada Google Drive. Okey, kita add. Okey, kalau kita nak create pun boleh. Kita boleh create menggunakan dokumen, slides, sheets, drawing ataupun forms. Okey, yang ni nanti kita akan buat tutorial yang berasingan. Okey, pada sebelah ruangan belah kanan ini kita boleh pilih kita nak postkan material ini kepada kelas yang mana. Okey, sebab ini adalah subjek untuk pelajar sains, so saya postkan untuk pelajar sains saja M3T3A dan juga M2T2A. And then topik. Okey, kita boleh masukkan topik. Kalau tak ada lagi, kita boleh create dekat sini. Okay, topik connects. And then kita boleh post lah kepada para pelajar kita. Macam tadi juga, untuk ruangan post ni kita ada 3 pilihan. Sama ada kita nak post sekarang, kita nak schedule ataupun save draft. Okay, so untuk ini saya ambil post terus. Okay, so dah post. Seterusnya kita tengok bagaimana cara kita boleh send quiz kepada para pelajar kita melalui Google Classroom. Okay, kita akan pergi kepada tanda tambah ini. Okay, tekan create. Pilih quiz assignment. Okay. Di sini kita boleh masukkan tajuk kuis yang kita hendak beri kepada para pelajar kita dan instruction. Okey, kemudian kita boleh masukkan bahan kuis tadi. Sama ada kita boleh add melalui Google Drive, link, file ataupun YouTube. Okey, kita boleh juga create menggunakan documents, slides, sheets, drawing ataupun forms. Okey, untuk kali ini saya nak tunjuk bagaimana untuk kita masukkan link. Okey, saya nak buat quiz menggunakan soalan daripada website Quizizz. So, saya akan masukkan link di sini. Okey, untuk itu kita perlukan link yang menghubungkan kita kepada soalan di website Quizizz. Kita akan pergi ke website Quizizz. Okay, di homepage ini kita akan search tajuk soalan yang kita nak buat. So ini saya pilih integration. So kita akan search. Okay, let's say saya nak buat quiz mengenai basic integration kepada para pelajar. Okay, dari sini kita akan tekan share untuk kita copy link. Okay, kita akan tekan copy. Okay, dan kita pergi semula kepada ruangan untuk kita add link tadi di Google Classroom dan kita pastekan link tadi. Klik add link. Okay, so soalan quiz tadi akan berada di sini. Okay, blank quiz ni kita tak tengok lagi kita akan tengok kemudian di masa akan datang. Okay, untuk bahagian belah kanan ini, di sini kita macam biasa kita boleh pilih kelas mana kita nak assign soalan ini. Katakan saya assign pada kelas A1T1A dan juga M3T3A sahaja. Okay, bila ada dua classes, kita tak boleh option untuk pilih mana-mana student tiada. Okey, maksudnya automatic
keseluruhan pelajar dalam kelas tersebut akan mendapat soalan ini. Tapi kalau kita pilih satu kelas saja, okey, di sini kita akan ada option. Kita nak add untuk soalan ini untuk semua student ataupun untuk spesifik student sahaja. Okey. Kemudian kita ada ruangan markah dekat sini. Kita boleh tentukan nanti total markah berapa. Okey. Due date, maybe kita nak bagi tempoh masa untuk pelajar menjawab. Katakan ini saya bagi due date untuk jawab kuis ini adalah pada hari Jumaat 10 Julai dan di sini kita boleh masukkan pukul berapa. Okey, katakan kita nak ambil pukul 10 pagi. Okey, topik. Topik adalah integration. Okey, tiada lagi, so kita create dulu. Okey, seterusnya. Disebabkan ini adalah kuis online, so tidak akan ada rubrik. Okey, kalau melibatkan soalan yang melibatkan rubrik, kita boleh bagi rubrik para pelajar kita. Okey, kita cuma akan select rubrik dan dari sini kita boleh pilih create rubrik, reuse rubrik ataupun import from sheets. Okey, kemudian kita boleh post kita punya assignment ini. Okey, boleh pilih assign, schedule ataupun save draft. Okey, kalau kita pilih dua kelas. Okey, cuba perhatikan kalau saya pilih dua kelas. Option untuk assign ni, dia cuma akan ada untuk assign dan save draft sahaja. Okey, tapi kalau kita pilih satu kelas sahaja, okey, katakan untuk A1T1A, so kita ada 3 option untuk kita post. Okey, katakan di sini saya pilih assign. Okey, automatic. Soalan kuis saya tadi berada pada ruangan hadapan classwork. Okey, due date untuk menjawab adalah pada 10 Julai pukul 10 pagi. Katakan saya nak guna soalan integrasi yang sama pada kelas lain pula. Okey, so saya akan pergi ke bahagian 3 garis di atas sebelah kiri ini. Kita klik. Kita pilih kelas mana yang kita nak repost soalan ni. Kita ambil M3T3A. Pergi kepada bahagian classwork. Okey, ambil create. Okey, kita pilih reuse post. Okey, soalan tadi kita dah assign pada A1T1A. Okey, so kita ambil soalan yang ada pada A1T1A. Okey, soalan tadi adalah kuis mengenai tajuk integration. So, kita select dan kita ambil reuse. Okey, di sini kalau kita perhatikan soalan yang melibatkan link daripada kuisis tadi dah appear. Okey, untuk kelas M3T3A, untuk semua student, kita boleh buat pilihan semula dekat sini. Okey, markah. Kalau kita nak per 50, boleh edit. Okey, kalau kita nak bagi due date, katakan due date adalah hari ini juga. Pada pukul 5 petang. So, kita letak di situ 5 PM. Okey, dan kita akan assign. So, soalan kuis tadi dah ada pada paparan hadapan tab classwork. Okey, due date adalah pada 7 Julai 5 petang.
Untuk makluman semua, kuis, tugasan dan nota yang kita beri kepada para pelajar di ruangan tab Classroom ini akan dipaparkan pada ruangan tab Streams. Okey, di sini para pelajar akan dapat notification mengenai kuis yang kita dah assign dan juga bahan material yang kita dah beri kepada mereka. Okey, di sini kalau kita tengok ada quiz assignment yang kita dah assign tadi. Bahan material untuk tajuk Connect pun juga dah ada di sini. Untuk bahagian tab Classwork, kita dah lihat bagaimana untuk kita create quiz assignment, material dan reuse post. Okey, sebenarnya untuk bahagian assignment dan juga question, cara untuk kita add bahan adalah lebih kurang sama sahaja. Okey, so kita kena explore di situ supaya kita lebih faham. Okey. Sampai di sini sahaja perkongsian kami mengenai tutorial asas Google Classroom. Diharap dengan perkongsian ringkas ini dapat membantu kawan-kawan dalam membina Google Classroom. Sampai kita berjumpa lagi. Terima kasih.